belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Tujuan dasar inklusif diperkenalkan. Pertama adalah untuk mewujudkan infrastruktur OKU yang menepati piawai amalan reka bentuk sejagat. Ini untuk memastikan pelajar OKU dapat belajar dalam keadaan selamat dan infrastruktur dan fasilitis di sekolah tidak berbahaya untuk mereka, kerana kita sedia maklum ada di antara pelajar OKU ini tidak mampu berjalan dan sebagainya. Seterusnya, untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada semua ketidakupayaan. Ini untuk memastikan pelajar OKU dapat belajar seperti kanak-kanak yang lain dalam keadaan yang kondusif. Seterusnya, mewujudkan persekitaran yang berasaskan kasih sayang, hormat menghormati dan kegembiraan. Ini untuk memastikan semua pelajar di sekolah dilayan dalam keadaan yang sama rata, tidak mempunyai aspek pilih kasih dan sebagainya. Dan yang terakhir, dasar pendidikan inklusif. Dasar ini adalah Akta 1, iaitu Akta Pendidikan 1961 telah memberi makna kepada konsep sekolah khas, sekolah yang menyediakan layanan pendidikan khas kepada murid kurang upaya. Susun atur bagi kelas inklusif. Kebiasaannya, pelajar bermasalah penglihatan akan duduk di belakang kelas. Mereka akan mendengar pengajaran guru dan menggunakan braille untuk membuat nota. Ruang untuk pergerakan pelajar ini perlu luas tanpa apa-apa halangan supaya pelajar itu dapat bergerak tanpa bantuan rakan-rakan sekelas dan dapat masuk keluar bilik tanpa bantuan sesiapa. Nota-nota dalam bentuk buku perlu disiapkan oleh guru resource sebelum masuk ke dalam kelas. Komunikasi merupakan masalah utama murid-murid bermasalah pendengaran. Bagi mengatasi masalah mereka, teknik yang paling berkesan ialah dengan membenarkan seorang jurubahasa bahasa isyarat dalam kelas. Peranan utamanya ialah untuk menterjemah percakapan guru arus perdana kepada murid bermasalah pendengaran. Biasanya, murid bermasalah pendengaran bersama jurubahasa bahasa isyarat duduk di hadapan kelas. Jurubahasa membantu murid berkomunikasi dengan rakan sekelas. Pelajar bermasalah pembelajaran yang boleh mengikuti mata pelajaran dengan baik diinklusifkan supaya mereka boleh menduduki peperiksaan awam. Contohnya, penilaian menengah rendah, sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi pelajaran Malaysia. Kelas inklusif bagi pelajar bermasalah fizikal perlu berada di aras bawah. Kebanyakan kanak-kanak bermasalah fizikal menggunakan kerusi roda dan ada juga yang menggunakan tongkat. Pelajar ini akan menghadapi kesukaran semasa menaiki tangga atau semasa kecemasan. Pendidikan bagi murid berkeperluan khas merupakan satu inisiatif yang menjadi keutamaan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM telah mengumumkan dasar penolakan SIFA ataupun Zero Reject Policy dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam tahun 2018. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahawa pendidikan untuk murid berkeperluan khas merupakan di antara prioriti atau keutamaan kami kerana ini selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan. Okey, sebahagiannya disalurkan, sebahagian besar disalurkan oleh KPM, tetapi ada juga peruntukan pihak swasta. Bagaimana involvement pihak swasta? Mungkin KPM mungkin nak lagi pembibitan pihak swasta. Memang pihak swasta, kita memang minta pihak swasta untuk mainkan peranan dalam menyumbang kepada sekolah kita. Contohnya untuk tahun ini pihak UEM memberi 2 sekolah kita, iaitu satu di Pahang dan satu di Kedah untuk
tingkatkan fasilitisnya dari segi fasilitis OKU-nya, ya, 4 fasilitis asas iaitu rem, tandas, parking dan juga railing. Dan selain daripada itu, UEM juga memberi kata orang penyelenggaraan untuk bilik darjah itulah. Jadi selain daripada UEM, kita juga petang ni ada mesyuarat dengan Yayasan Bank Rakyat. So sekarang ni memang kita banyak pihak swasta mainkan peranan. Dan yang terkini, ya, Petro Teguh, iaitu sebuah syarikat petroleum, juga membantu kita dari segi bagaimana nak meningkatkan profesional guru melalui konferensi yang akan kita adakan pada September 2019 ni. Yang terakhir, cadangan penambahbaikan pengedaran inklusif. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan program pendidikan khas yang berkualiti selari dengan perubahan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Contohnya, kerajaan telah menjalankan dasar Zero Reject Policy yang bermula pada tahun 2019 yang menetapkan semua sekolah kerajaan dan sekolah bantu penuh kerajaan untuk menjadi sekolah mesra OKU. Seterusnya, menyediakan kemudahan fizikal yang sempurna dan kondusif yang membolehkan mengekalkan minat murid berkeperluan khas MBK untuk datang ke sekolah seperti murid yang lain. Yang ketiga, memastikan semua guru diberi input yang terkini dan mempelajari pelbagai ilmu yang berkaitan melalui seminar, bengkel dan kursus-kursus jangka pendek. Ini untuk memastikan guru-guru sedia maklum dengan keadaan pelajar yang mempunyai kekurangan dari segi pembelajaran supaya guru-guru dapat menjalankan pelan pengajaran dengan lebih efektif dan terbaik untuk mereka. Yang keempat, memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan organisasi lain seperti NGO, badan antarabangsa, swasta dan agensi kerajaan. Yang kelima, mencadangkan satu penanda aras dalam menilai sasiah dan tingkah laku murid secara holistik. Seperti contohnya, telah dijalankan di beberapa buah sekolah di Malaysia iaitu sistem sasiah diri murid secara atas talian yang mana guru-guru dapat mengisi merit pelajar yang bersasiah murni dan direkodkan dalam sistem.